merupakan seorang pelajar universiti di Kuala Lumpur. Meli perlu menziarahi neneknya yang berada di kampung. Pada waktu yang sama, Meli mempunyai peperiksaan pada minggu hadapan. Dia bercadang untuk mengulang kaji melalui video atas talian di sepanjang perjalanan tersebut. Tetapi dia risau akan capaian internet yang tidak stabil semasa dalam perjalanan. Memperkenalkan Jendela, satu inisiatif oleh kerajaan bagi penambahbaikan kepada infrastruktur komunikasi dan liputan 4G. Langkah ini dijangka mengurangkan jurang digital di mana kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar dapat menikmati perkhidmatan jalur lebar yang lebih berkualiti. Jendela akan dilaksanakan secara berfasa melibatkan penamatan rangkaian 3G secara berperingkat untuk pemantapan rangkaian 4G. Membolehkan rakyat Malaysia mengakses talian mudah alih yang berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia. Jendela dapat membantu rakyat seperti Meli mengulang kaji melalui video atas talian tanpa sekatan di sepanjang perjalanan ke kampung. Ia juga menjadi landasan transformasi digital untuk mempertingkatkan tahap ekonomi rakyat demi kelangsungan sosioekonomi negara. Baiklah, setiap minggu kita akan bersama dengan Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan pada minggu ini secara spesifiknya kita akan berbincang mengenai Pusat Internet Komuniti yang mana ia menyediakan kesaling hubungan untuk pembelajaran, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang terpaksa untuk melalui proses pengajaran dan juga pembelajaran melalui proses dalam talian. Jadi Dr. Fazul, apa khabar? Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia sekali lagi. Terima kasih. Jadi minggu ini kita diberi topik tentang Pusat Internet Komuniti. Dia sangat bertepatan dengan isu sekarang yang mana pelajar sekarang memerlukan capaian internet untuk proses pengajaran dan juga pembelajaran. Ada yang terkesan kerana internetnya kurang, tak tercapai dan sebagainya. Jadi bagaimana Pusat Internet Komuniti ini sebenarnya boleh menyelesaikan masalah mereka? Terima kasih Tuan. Pusat Internet Komuniti ini bukan perkara baru. Ini ada perkara yang telah dibangunkan bertahun-tahun sebenarnya, tapi mungkin orang ramai tidak berapa mengetahui tentangnya. Biar saya memberi sedikit imbasan macam mana, apakah Pusat Internet Komuniti tersebut. Ialah satu bangunan yang dedicated. Di dalamnya terdapat 20 komputer, komputer meja, dan ianya ada sambungan talian jalur lebar, sekurang-kurangnya 20 megabit per second. Dan setiap Pusat Internet Komuniti itu akan ada 2 pegawai yang berada di sana sepenuh masa, dan ianya dibuka dari pagi hinggalah ke petang, setiap hari. Jadi dalam keadaan tersebut kita dapati tempat itu bersesuaian untuk diguna pakai untuk pelajar-pelajar, terutama mereka yang berada di kawasan liputan yang kurang memuaskan, dan janganlah membahayakan diri, pergilah ke Pusat Internet Komuniti. Dan Pusat Internet Komuniti ini terdapat di seluruh negara, terdapat 873 semuanya, dan ianya memang sedia membantu. Dan bagi murid-murid yang memerlukan waktu atau mengambil peperiksaan, kami di Pusat Internet Komuniti boleh menyediakan ruang untuk mereka melaksanakan peperiksaan atas talian. Jadi baik sama ada pelajar sekolah ataupun pelajar-pelajar universiti atau pra-universiti, mana yang mereka mengetahui tentang PIK ini telah mengguna pakai. Jadi kami ingin mewawarkan kepada lebih ramai orang untuk mengguna pakai. Dan satu lagi, PIK itu dengan adanya talian jalur lebar, kita juga menyediakan wifi. Jadi kadang budak-budak nak lepak dekat luar tu, nak main, wifi free. Okey. Selain daripada penyediaan capaian internet dan juga komputer yang diperlukan oleh pelajar untuk proses pembelajaran dalam talian, apa program-program lain di bawah PIK? Contohnya ada program latihan untuk memperkemaskan pengetahuan mereka tentang teknologi atau PIK itu menyediakan berdasarkan pada demografik setempat. Lazimnya kita ada orang muda, orang yang bekerja, dan juga warga emas. Untuk pelajar-pelajar, kita menyediakan latihan tentang apa itu internet, bagaimana menggunakan pakai internet, aplikasi. Ada PIK menyediakan kelas robotik.
Jadi kan anak-anak ni boleh mendapat asas robotik untuk mereka mempelajari, dan kita menyediakan latihan tersebut juga, ya. Dan bagi mereka-mereka yang bekerja, kita menyediakan pusat internet tu sebagai latihan untuk membantu mereka menggunakan pakai aplikasi untuk kehidupan seharian, katakan pembayaran atas talian, perbankan dan sebagainya. Dan juga bagi mereka yang jadi usahawan, kita menjadikan latihan untuk membantu mereka menjadi usahawan atas talian. Okey. Dan bagi warga tua, mereka juga ada latihan untuk mengenali internet, bagaimana menggunakan pakai, tapi lazimnya mereka ni lebih cenderung untuk menggunakan pakai internet tu untuk mempelajari benda-benda yang kata keilmuan. Jadi dia tak ada lagi kita pakcik dah tua dah, tak payahlah nak buat niaga lagi ni. Yalah, tapi nak tak nak kena belajar juga. Teknologi itu bergerak dan kita hidup dalam teknologi yang begini. Cuma apabila isu pelajar nak capai internet, kita pelajar naik bukit demi mendapatkan capaian internet dan sebagainya. Secara spesifiknya, apabila MC-MC melihat berita ini dilaporkan, apa yang dilakukan oleh MC-MC secara spesifiknya kepada isu begini? Isu ini, lazimnya bila kita mendapat makluman, baik sama ada di media arus perdana ataupun media atas talian ataupun aduan yang dihantar kepada atas talian kami, okey, aduan MC-MC, kami terus akan menghantar pegawai di negeri-negeri di mana kawasan isunya telah berlaku. Sebagai contoh, di Kampung Gusi di Sabah, bila kita telah mendapat berita tersebut, kita telah menghantar pegawai kita ke tempat itu untuk mengenal pasti apakah isu dan bagaimana kita boleh membantu dalam masa yang sesingkat yang boleh, ya. Dan macam di Kampung Gusi, alhamdulillah 2 perkara telah berlaku. Satu, saya difahamkan jambatan tengah dibetulkan, itu bahaya yang tu. Dan untuk liputan internet secara interim, kita mengadakan talian melalui satelit, ya. Tapi talian melalui satelit bukanlah satu kata perkhidmatan yang boleh berpanjangan sebab kos untuk pengguna adalah tinggi. Tapi dan kita telah pun merancang menyediakan menara di situ, tapi untuk menunggu menara itu naik, solusi interim iaitu menggunakan pakai kesinambungan melalui teknologi internet satelit akan dilaksanakan. Dan juga macam di Bukit Petai di Kelantan, okay, begitu juga kita bila yang pelajar telah naik ke atas bukit, dan di situ juga kita telah meminta pembekal perkhidmatan untuk mempercepatkan dan menyediakan solusi interim. Dan alhamdulillah begitu juga, tak salah saya sebelum hujung bulan ni, maka pengguna boleh menggunakan pakai solusi interim sahaja. Jadi inisiatif jendela ini secara atas kertasnya akan mengambil masa beberapa tahun untuk dilengkapkan supaya capaian internet itu orang kata tidak akan ada isu lagi seperti mana tahun ini dan juga tahun sebelum ini. Jadi apabila keperluan internet pada zaman sekarang ini melintasi segalanya, sebab apa, pergerakannya semua sekarang sudah pun berada di atas kehendak dalam talian. Jadi mampu ataupun tidak jendela itu dipercepatkan? Memang kita mempercepatkannya, ya. Tapi saya kena juga memberi kata maklum balas, iaitu kalau kita lihat, kita kata kita nak jalan raya tu highway kalau boleh semalam, tapi kita tahu highway tu tidak boleh tiba-tiba je macam kita buat magic zam-zam ala kazam, tiba-tiba tu saja berjadi. Begitu juga dengan internet, ya. Jadi memang kita ada perancangan, kita mempercepatkan pelaksanaannya, dan sebenarnya buat masa ni pelaksanaan telah pun bermula. Mungkin kita belum merasainya sebab jendela tu kita telah bermula pada bulan September. Dan kita percepatkan dari segi menaik taraf, kita mempercepatkan menyediakan menara baru, kita mempercepatkan laluan gentian fiber ke premis sebanyaknya boleh, dan itu semua dipercepatkan. Dan selain daripada itu, kita juga membantu dengan berbincang dengan pihak negeri untuk mempercepatkan kelulusan dari peringkat negeri, sebab benda ni semua melalui kelulusan peringkat negeri. Macam contohnya besok insya-Allah saya akan ke Kedah untuk mendapatkan
keputusan daripada Kerajaan Negeri Kedah untuk menjadikan telekomunikasi sebagai utility awam sebagai polisi. Jadi bila ianya berlaku, maka banyak proses-proses kelulusan itu akan berubah dan ia akan menjadi prioriti. Ya. Jadi dalam pada masa jendela itu dilaksanakan, pusat internet komuniti yang seperti mana kita bincangkan tadi, pastinya kalau dahulu kapasitinya contoh 20 komputer dalam satu pusat. Adakah dengan keperluan sekarang itu kapasiti itu ditingkatkan ataupun bagaimana? Kita tak perlu tingkatkan sebab apa? Banyak daripada masyarakat kita sama ada mempunyai komputer riba sendiri atau mempunyai telefon sendiri. Ya, jadi dalam konteks tertentu kita boleh menggunakan pakai peranti untuk tugasan tertentu. Jadi tak semua tugasan tu mesti menggunakan pakai komputer meja. Ada akan menggunakan peranti handphone saja. Ya, jadi yang penting adalah kesinambungan dulu. Nombor dua, kawasan untuk bekerja. Okay, dan kawasan dan sekiranya perlu, kita boleh lagi dari masa ke masa menambah baik. Tapi buat masa ni kita lihat penggunaan komputer yang 20 yang ada tu membadai sebab kita akan menggunakan secara berjadual. Jadi orang datang pergi. Jadi dari segi demografi dan juga geografi sesuatu kawasan, bagaimana ia mempengaruhi perkembangan perancangan jendela? Kalau kita ikut daripada tempat ke tempat, okay, nombor satu, kadang tempat tu tempat pembangunan yang baru. Okay, jadi kita pun tak pernah tahu ada kampung baru. Itu satu. Nombor dua, topologi kita ni kerap berubah. Maksud saya, kalau tempat tu berbukit bukau, memanglah bukit bukau itu akan menjadi ada keperluan tertentu. Tapi lazim di bandar yang paling kita risau kerana kadang-kadang tiba-tiba bangunan tinggi naik. Jadi bila bangunan tinggi naik, dah gelombang tak boleh tebus sebab bangunan ni telah menjadi melindungi laluan gelombang tersebut. Jadi kawan kat belakang ni itu dia kata saya dapat connection. Hari ni tak ada sebab benda dah naik. Kan? Itulah kekangan-kekangan kita dapat. Jadi bila kita ada polisi tentang telekomunikasi sebagai utility awam, perancangan bandar dan perancangan luar bandar lebih terurus dan kita tidak lagi mendapat kekangan ni. Tapi ini jangka masa depan ya. Tapi buat masa kini kita menyediakan peningkatan taraf dan bagi kelompok-kelompok yang ada kita menggunakan pakai interim seperti PIK untuk membantu. Dan baru-baru ni kita juga sedang berbincang dengan syarikat pembekal terutama di kawasan-kawasan miskin bandar macam mana kita boleh menyediakan perkhidmatan yang untuk jangka pendek untuk membantu pelajar-pelajar terutama mereka yang akan menghadapi SPM pada bulan 2 dan kemungkinan besar memerlukan capaian internet kalau boleh free lah. Tapi jadi itulah antara usaha-usaha kami cuba melaksanakan untuk menyediakan solusi untuk mengatasi kelompongan-kelompongan yang masih terdapat kerana peningkatan penggunaan internet tiba-tiba menaik secara mendadak akibat COVID. Nasihat doktor kepada mungkin semua masyarakat yang sekarang kalau ada isu tentang capaian internet, laporkan pada saluran yang betul. Jangan sensasikannya. Kerana apabila disensasikannya, ceritanya berbeza di media sosial. Betul. Tapi kadang kita ni manusia kan. Jadi banyak kadang rasa dia nak glamour ya. Jadi memang dia susah. Jadi saya minta sangatlah betul macam Ridwan nasihatkan, salurkanlah kepada saluran yang betul. Aduan di ke MCMC, layarlah ke mcmc.gov.my, klik aduan dan bagi itu atau masuk Facebook kami ke Twitter kami ke Instagram kami sebab setiap hari admin kami di MCMC akan mengambil semua tu dan kita akan maklumkan pegawai-pegawai di setiap negeri untuk pergi ke tempat untuk memeriksa apakah yang kita boleh laksanakan dalam masa terdekat ya. Tapi bila saya masa terdekat bukanlah hari ni komplain besok okey. Dia mungkin memakan masa seminggu 2 minggu ya. Jadi kenalah bersabar sikit. Bukan tak dibuat. Kadang-kadang orang datang kita tak tahu orang tu datang kata reke tempat tu. Ya, itu dia penerangan daripada Dr.
Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, pengerusi MC tentang apa yang perlu anda lakukan kalau anda mengalami masalah tentang internet dan juga apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang demi memenuhi kehendak dan juga tuntutan keperluan teknologi kita sekarang, iaitu internet, untuk apa sahaja aktiviti kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fazlul. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.